Yang keenam, jenis-jenis perancangan. Okey, secara umumnya perancangan dapat dibahagi kepada 3 kategori, iaitu yang pertama perancangan strategik, yang kedua perancangan taktikal dan yang ketiga ialah perancangan operasi, ya. Okey, perancangan yang pertama strategik. Ia merupakan rancangan menyeluruh yang menetapkan hala tuju penting bagi sebuah organisasi dan ditetapkan oleh pengurusan peringkat atasan. Dan perancangan strategik ini merupakan rancangan jangka panjang, ya. Yang kedua ialah perancangan taktikal. Cara atau langkah untuk mencapai perancangan strategik yang telah ditetapkan itu merupakan perancangan taktikal. Yang mana perancangan ini dibentuk oleh pengurusan peringkat pertengahan. Dan jangka masa bagi perancangan ini ialah merupakan rancangan jangka sederhana. Ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir sekali ialah perancangan operasi. Okey, rancangan ini merupakan rancangan khusus yang perlu dicapai oleh pekerja bawahan dalam jangka masa pendek dan dilaksanakan oleh pengurusan peringkat bawahan. Dan sebenarnya kalau operasi ni memang dalam bentuk yang singkat lah, ya, yang masa singkat. Contohnya contohnya kita ambil UiTM, ya, sebagai satu organisasi. Jadi perancangan strategik akan dilakukan oleh pihak atasan. Contohnya Naib Chancellor ataupun timbalan Naib Chancellor akademik, ya. Dan sebagainya. Jadi ini pihak atasan. Dan perancangan strategik ini memang bukan perancangan untuk jangka masa panjang. Biasanya untuk tempoh 5 tahun, ya, biasanya, ya. Kemudian taktikal pula. Okey, taktikal contohnya dari TNC tadi ataupun VC tadi ataupun Naib Chancellor, maka perancangan tadi disampaikan kepada pihak yang kedua, yang di bawah. Contohnya kepada pihak fakulti, yang mana yang pihak yang bertanggungjawab yang perlu melaksanakan perancangan strategik tadi ialah dekan contohnya, ya. Dan dekan perlu menyampaikan apa je perancangan dari pihak atasan tadi kepada pihak pensyarah, ya, pada para pelajar dan sebagainya, ya. Dan ia merupakan rancangan jangka sederhana. Kemudian dari perancangan taktikal tadi diturun kepada operasi. Bagaimana perancangan strategik dari atas tadi boleh dilaksanakan, ya. Contohnya okey, perancangan kita ambil satu daripada perancangan strategik. Contohnya kita ingin mencapai 300,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun, ya. Kemudian taktikalnya pihak dekan perlu memikirkan bagaimana cara untuk memastikan ramai pelajar akan mendaftarkan diri atau memilih kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak fakulti. Mungkin pihak fakulti juga perlu memikirkan perlu ada program baru yang perlu ditubuhkan disebabkan oleh peredaran masa, perkembangan terkini. Maka mungkin contohnya sebabkan IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, ada program-program tu mungkin dah tak berapa ataupun yang sudah obsolete ataupun dah sudah tidak relevan lagi dengan pasaran, ya. Jadi itu antara rancangan jangka sederhana yang perlu difikirkan oleh pihak fakulti. Kemudian pihak operasi pula, untuk perancangan operasi pula, pihak pensyarah perlu menjalankan contohnya mungkin misi akademik yang berbentuk jangka masa pendek, untuk menarik lebih ramai pelajar untuk masuk atau memilih kursus-kursus yang ditawarkan oleh pihak fakulti. Itu jenis perancangan, ya. Proses perancangan. Proses perancangan yang pertama,
perlulah kita pasti matlamat. Sebelum kita merancang, perlu ada matlamat apa yang kita nak capai. Kita perlu tahu itu. Ya, kenapa kita perlu merancang? Okey, apa yang perlu dicapai? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dalam masa merancang, membuat perancangan, perlu menilai keupayaan sumber. Contohnya, katakan kita nak tetapkan sasaran jualan 1 juta dalam tempoh 1 tahun ataupun 6 bulan dan sebagainya. Maka adakah kita mempunyai sumber manusia yang cukup? Adakah kita mempunyai dana yang cukup untuk membuat periklanan, marketing dan sebagainya, pemasaran? Adakah kita mempunyai modal yang cukup untuk kita laburkan? Ya, itu semua perlu dirancang juga, ya, sesuai dengan apa yang kita nak sasarkan. Ya. Yang ketiga, perlu membuat jangkaan atau ramalan. Ya. Contohnya, sekiranya berlaku masalah, ada halangan. Okey, apakah pelan tindakan atau pelancangan yang perlu diambil untuk mengurangkan risiko tadi. Ya. Dan seterusnya, yang keempat, adalah, ya, sekiranya berlaku halangan, maka perlu ada pelan tindakan. Pelan tindakan ni perlu dirancang terlebih dahulu. Bukan nak tunggu bila berlaku masalah ataupun risiko tu telah berlaku, baru kita nak fikirkan pelan tindakan. Tak, ya. Maksudnya, itu adalah proses. Sekiranya ada masalah kepada perancangan yang telah ditetapkan pada awalnya, maka apakah pelan tindakan yang perlu diambil? Dan mungkin perlu disediakan 2-3 pelan tindakan, ya, A, B and C. Okey, mungkin sekiranya pelan tindakan A tidak berhasil, maka kita boleh memilih pelan B dan juga C. Yang ke-8, ciri-ciri. Apakah ciri-ciri perancangan yang baik? Ya, ada banyak. Antaranya ada 5 sini. Itu suatu perancangan yang tak dibuat perlulah jelas. Jelas ni maksudnya perlu ada objektif ataupun matlamat yang hendak dicapai. Ya, kalau tak ada matlamat, memang tak akan ada hal tuju yang jelas. Ya, apa yang nak dicapai. Ya. Kemudian jangka masa juga perlulah ada. Ya, dalam tempoh berapa lama kita nak capai matlamat ini. Ya. Kemudian yang kedua, perlulah perancangan itu spesifik. Ya, kita mahu supaya syarikat kita berjaya. Berjaya tu bukan spesifik. Sebab berjaya ni amat umum, ya, terlalu umum. Berjaya segi apa? Berjaya segi jualan ke? Berjaya menghasilkan, contoh kalau segi universiti, menghasilkan graduan yang cemerlang ke? Graduan yang punyai daya saing tinggi ke? Jadi perlu ada spesifiknya. Dan yang ketiga pula ialah perancangan tadi perlu rasional. Ya, perlu logik. Contohnya kalau kita ni just jual goreng pisang, baru buka sebulan ataupun 2-3 hari, dah sasarkan, okey, dalam masa 3 bulan saya nak sampai target 1 juta. Itu memang tak logik lah, memang tak rasional. Jadi perlu melihat kembali kepada sumber kita. Ya, jualan kita. Ya, siapa pembeli kita, siapakah pelanggan kita. Dan ini semua memainkan peranan penting untuk memastikan perancangan tadi mampu dicapai atau tidak. Ya. Kemudian perancangan yang ditetapkan juga perlulah suatu yang boleh diukur. Ya, kita tak boleh merancang dia berkaitan dengan jelas dan spesifik tadi. Ya, sebab kalau ianya umum, memang tak boleh diukur. Kemudian kalau tidak ada jangka masa tertentu untuk mencapai suatu sasaran juga, ia tak boleh diukur. Ya. Jadi untuk menjadikan suatu perancangan itu boleh diukur, ia perlulah jelas dan spesifik. Ya. Kemudian perlulah ada unsur-unsur cabaran. Perlu mencabar. Suatu contohnya, kalau kita nak tetapkan perancangan kita tetapkan kita nak capai target jualan kita 2,000 sebulan. Sedangkan memang pun jualan pada waktu kita sekarang sudah 2,000. Ya. Jadi tak mencabar. Memang suatu tu memang boleh dicapai. Jadi perlu kita
upkan sikit, ya, perlu tingkatkan sasaran tu kepada mungkin 10,000, 6,000 sebagainya, ya.